Sekarang kita akan tengok question number 13. By using elementary row operation or ERO, find the inverse matrix of 3, 3, 4, 4, 3, 2, 2, 2, 3. So, basically untuk menggunakan ERO, first kali kita kena tulis dia dalam bentuk augmented matrix. Maksudnya, okay, 3, 3, 4, 4, 3, 2, 2, 2, 3 ni kita akan letak sebelah identity. So 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Dan aim kita untuk jadikan bila kita buat ERO, apa yang kita akan buat adalah kita akan buat supaya yang ini akan jadi 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Dan sebelah sini akan jadi satu matrix yang kita akan panggil sebagai A inverse. Okay. So, ingat aim kita adalah our left hand side punya matrix ni, kita akan jadikan dia semua 1, 0, 0, 0, 1, 0 ni. So nanti jawapan ni kita akan ambil pada yang right hand side. So itu adalah aim untuk ERO. Okay, sebelum kita start dengan ERO, kita kena identify dulu what is dia punya diagonal matrix. So diagonal matrix adalah yang ini. So kalau ikut kepada ERO, diagonal matrix mesti ada number. Any number tak kisah. Okay, selain daripada diagonal mesti 0. Okay, yang kita tak bulatkan merah tu mesti semua 0. Okay, lepas tu kita akan letkan, saya guna warna ni, row 1 sebagai A, row 2 sebagai B, row C sebagai D. Okay, kita akan buat by column macam ni. Okay, so sekarang kita akan buat dengan column 1 dulu. So tulis column 1. Okay, so column 1 yang kita ada adalah this one. So, kita nak tukarkan 4 dan 2 ni kepada 0. 3 tu tak apa. 3 tu tak kisahlah apa-apa pun. Asalkan 4 dengan 2 tu mesti jadi 0. So, kita pilih dulu diagonal. D itu adalah diagonal. So, diagonal matrix untuk row 1. Column 1. So, kita tengok yang kita highlightkan kuning tu je. So, diagonal dia adalah row A. Betul tak? Diagonal ni kan? Okay, kejap kita highlightkan. Keeping So, this one is diagonal. So, diagonal ataupun yang warna pink, huruf dia, row dia adalah row A. What is the number of the diagonal? 3. Okay, this one. Row A. Macam tu. Okay, sekarang ni, kita nak tukar nombor 4 tu. Okay, so, row 2. Okay. So, row 2, kita ada number dia 4. Row apa? Huruf apa? B. 4. B. Tulis macam tu. Okay, dekat sini kita akan menggunakan AD minus BC. Okay, AD minus BC. So, kita akan dapat macam tu. 4A minus 3B. So, masih yang dekat sini, untuk kita tukar row 2, semua nilai row 2, kita akan tukar menggunakan formula ni. Okay, tunggu sekejap. Sekarang ni, kita akan buat untuk nombor 2 pula. Okay, kita tengok lagi satu. Tadi kita tengok 4 kan. Sekarang kita nak tengok yang number 2 tu pula. Okay, kita tengok balik. Diagonal. Okay. Diagonal untuk column 1 masih lagi sama 3. Row apa? Row A. Lepas tu kita tengok pada row 3, number dia apa? 2. Huruf dia apa? C. Ni 2. C. Okay, so kita tengok formula yang kita akan gunakan untuk tukar row 3 adalah masih lagi AD minus BC. So, 2A minus 3C. Okay. So, sekarang ni, okay, kita masukkan balik matrix tadi. Okay, sekarang ni kita akan tukar row 2 dan row 3 sahaja. Row 1 tu kita salin je dulu. So, 3, 3, 4. 1, 0, 0. Okay. So, again, this is A, this is B, C. Okay. So, apa yang kita akan buat adalah row 2 dan row 3 yang baru menggunakan formula yang kita dah highlightkan hijau. So, kita akan menggunakan bantang kalkulator. Tak kisah kalkulator apa-apa pun. Okay. First kali, masukkan dulu formula 4A minus 3B. So, 4 alpha
A minus 3 alpha B. Okay, B. Okay. Lepas tu, masukkan. Sekejap, kita turunkan sikit. Okay, so masukkan. What is A? Okay, ni kita tengok balik atas A kita apa tadi? Calculate. A kita 3. 3. Tengok sini tengok sini. Tengok dekat sini. Okay. So, A kita 3 sama dengan B kita apa? 4. So, dapat 0. So, sepatutnya kau dapat 0 tu dah betul lah tu. Okay, so kita akan buat untuk semuanya. Okay, so untuk semuanya. So, calculate lagi. Calculate. Sekarang ni kita akan tengok pada yang kolom 2 tu Calculate 3. A equals to 3. B equals to 3. So, dapat 3. Okay, next. Calculate. A equals to 4. B equals to 2. So, calculate. A equals to 4. B equals to 2. Dapat 10. Okay, seterusnya. Kita buat pula yang sebelah ni pula. Okay, so calculate. A equals to 1. B equals to 0. 4. Okay, next. Calculate. Okay, sekarang ni kita sedang tengok yang bahagian sini Kejap kita tengok kat sini So, calculate. A equals to 0. B equals to 1. Dapat negative 3. Oh, sorry. Warna biru. Negative 3. Then, calculate the last one. 0, 0. So, sepatutnya calculate. A equals to 0. B equals to 0. Dapat 0. Okay, so, salin balik. Okay, dah siap. Untuk row kedua. Sekarang ni kita buat pula pada row ketiga. Okay, tukar formula. 2A minus 3C. So, 2 alpha A. 2 tak keluar pula. 2 alpha A minus 3 alpha C. Okay, so calculate. So, what is the value of A? Okay, kita start balik daripada kolom 1. Kita start balik pada hujung sini. Sekejap. Kita start balik daripada sini. Tapi kita tengok value A dengan C. So, A dia apa? 3. Okay, C dia apa? 2. Okay, so kita akan dapat 0. Okay, so kita teruskan. Dengan kolom kedua, A equals to 3, C equals to 2. Calculate, A equals to 3, C equals to 2. Oh, sama. 0. Okay. Dan seterusnya, A equals to 3, 4 equals to 2. A equals to 4, C equals to 3. Calculate 4, 3, negative 1. Okay, then calculate 1, apa tu A equals to 1. Okay, sekarang kita dekat sini Okay, A equals to 1, C equals to 0. Calculate 1, 0, 0, 2. Calculate 0, 0. So, 0 je lah. Calculate 0, 1. So, calculate A equals to 0, C equals to 1. Dapat negative 3. Okay. So, ini yang kita akan dapat. 1, 0, 0, 4, negative 3, 0, 2, 0, negative 3. So, maksudnya sekarang, M kita dah tukarkan kolom 1 kita. Kolom 1 kita, this one. Semuanya untuk B dan C kita dah tukarkan kepada 0. So, dah settle lah. Okay, so done for column 1. Sekarang kita akan tengok kepada column 2. Okay, masih lagi identify what is dia punya diagonal. Okay, diagonal yang ni. Diagonal ni ni diagonal. Okay, kita nak buka column 2. Column 2. So, ni A untuk buka.
aim kita adalah untuk tukar kolom tu, kolom tu kepada 0. Kecuali yang kita highlight pink. So, maksudnya 3 ni kita nak tukar kepada 0. Okay. So, formula dia diagonal. Okay, so dia apa? Diagonal ni yang warna pink tu Diagonal tu yang kita highlightkan pink. Okay. So, diagonal dia 3. Huruf dia apa? Row apa? B. Okay. Sebab 3 ini berada di B. Okay. So, kita nak tukar yang mana? Kita nak tukar 3 yang kita bulatkan tu. Bukan petak tu, bulatkan tu. So, kita nak tukar row 1. Terbalik dah tu. Okay. Nak tukar row 1. So, row kolom nombor 3. Okay. So, row 1. Formula dia adalah A minus BC. Masih lagi A minus BC. So, 3 B minus 3 A. So, kita akan tukarkan. Okay. So, kita akan tukarkan matrix kita tadi. Ni tak taruhan kan? Row 2 dan row 3 masih lagi sama. So, yang mana tak tukar tu salin je dulu. So, kita tak confuse. 0, 0, negative 1. 4, negative 3, 0. 2, 0, negative 3. Okay, so row 1. Masih lagi masukkan formula yang sama. Formula yang tadi. Cara yang sama 3 alpha B minus 3 alpha A. Okay. So, kita nak tengok, kita nak refer matrik mana? Kita tengok matrik yang the latest one, this one. Nilai A dan B yang kita nak tengok. So, calculate. So, what is the value of B? Kosong. What value of A? 3. So, dapat negative 9. Okay, so salin kat tepi tu. Negative 9. Calculate. B equals to 3. A equals to 3. Dapat 0. Okay, betul lah dapat 0 sebab aim kita memang nak jadikan dia 0 kan? Daripada sini kan? Daripada yang atas tadi. Okay, betul dah tu. Then, calculate 10, 4. Calculate B equals to 10, A equals to 4. Okay, dapat 18. Okay, next. Teruskan lagi. 4, 1. 4, 1 tu datang mana pula tiba-tiba? This one. Okay. 4, 1. So, calculate B equals to 4. A equals to 1. So, dapat 9. So, next. B equals to negative 3. Calculate. Jangan lupa tekan calculate. So, negative 3. A equals to 0. Dapat negative 9. Okay. Then, B equals to 0. A equals to 0. So, sepatutnya dapat 0. Tapi saja nak tengok. Calculate 0. 0. 0. Okay. So, dah dapat macam ni. So, kita tengok tadi. Aim kita nak jadikan 3 yang kita bulatkan tu sebagai 0. So, dah dapat. Okay. So, dah settle. Sekarang, kita akan tukar kolom 3 pula. Diagonal dia negative 1. Row dia C. Okay. So, yang diagonal tu yang mana? Yang kita dah bulatkan merah tu. Okay. So, sekarang ni kita tengokkan kita dah fokus kepada kolom C. So, negative 1. C. Okay. So, kita tengok pula row yang kita nak tukar. Kita nak tukar row 1. Betul lah. Row 1. Kita nak tukar row 1. Nombor dia 18. Huruf dia A. Okay. So, formula R1 baru adalah AD minus BC. So, AC minus A minus negative A. So, kita dapat 18C plus A. Okay, so, kita teruskan dengan yang seterusnya. Okay, masih lagi sama. Kolom 3 diagonal 1, row C.
Lepas tu, kita nak bagi row tu kan. Kita kan 10 row. Okay, 10. Okay, nombor 10. Row apa? B. Okay, so create dia. So R2 equal to AB minus BC. So 10C minus B minus negative B. So plus B. Dua formula ni yang kita akan gunakan. Ni. Dan ini. Untuk tukar 18 dan 10 pada kolom ketiga. So 0. Okay, so tulis. Kita nak tukar tadi row 1 dan row 2. Row 3 tu salin je. Boleh salin. Tak ada masalah. 1, 2, 0, negative 3. Okay, guna calculator to find new row 1 dan row 2. 18 alpha C plus alpha A. Okay, so tekan calculator. Okay, gunakan yang lama tu, matrices yang sebelum tadi tu. Calculate C equals to 0. A equals to negative 9. Dapat negative 9. So, tulis negative 9. Next, teruskan. C equals to 0. Okay. Okay. Sebenarnya tak kira tak apa. C0, A0, 0. So, next. C equals to negative 1. A equals to 18. Kita akan dapat 0. Next. C equals to 2. A equals to 9. Kita akan dapat 45. Okay, next. C equals to 0. A equals to negative 9. Okay, so kita tengok kita dapat apa nilai dia. Negative 9. Next is C equals to negative 3. A equals to 0. Negative 63. Oh, bukan. C equals to 0. Negative 54. Okay, tadi salah. So, the complete kita punya row 1. Next is row 2. Okay, gunakan formula 10C plus B. So, 10 alpha C plus alpha B. Okay, so substitutekan nilai yang kita dapat daripada tadi. Calculate. C equals to 0, B equals to 0. So, tak tekan calculator, dapat 0. Okay, next. C equals to 0, B equals to 3. Okay, boleh guna calculator. 3. Next, C equals to negative 1, B equals to 10. Kita tekan calculator, dapat 0. Okay, so betul lah aim kita nak jadikan dia 0, 0 dekat kolom C, kolom 3. Next. Yes, dapat 24 bila C equals to 2, B equals to 4. Negative 3 when C equals to 0, B equals to negative 3. Next, kita dapat negative 30. Semua nombor dekat matrix yang sebelah kiri, semua dah kosong kecuali diagonal. So, betul lah aim kita tadi daripada awal. Kita nak jadikan semua nombor kosong. Yang tengah-tengah tu kita akan jadikan dia 1 tau. Okay, so macam kita nak jadikan 1. So, last step adalah kita akan jadikan diagonal ni semua 1. So, apa yang kita akan buat? Row 1 kita akan bahagikan ataupun darab lah. Kita darab lah. Okay. Row 1 kita akan darab negative 1 over 9.
So, ada 1 kan over 3. Row semua kita akan darabkan dengan semua row 2, semua nilai pada row 2 kita akan darabkan dengan negative 3. 1 over 3. Semua row 3 kita akan darabkan dengan negative 1. Kita dapat jawapan 1, 0, 0, 0. Kita buat satu row. Okay, so seterusnya 5 bagi 1 over negative 9. So ni semua kita akan dapat negative 5. 1, 6. Okay. So row 2, row 1, row 2 pula. Kita akan darabkan dengan 1 over 3 setiapnya. So 0, 1, 0. 8, negative 1, negative 10. Okay. Semua row 3, kita akan darabkan dengan negative 1. So 0, 0, 1. Negative 2, 0, 3. Okay. So dah complete kita punya ERO. Sebelah left hand side semua dah dapat identity 100010, 001. Sebelah kanan itu adalah kita punya A inverse. Dan kita tulis balik A inverse equals to negative 5, 1, 6, 8, negative 1, negative 10, negative 2, 0, 3. Okay, so that is our A inverse. Dan question 18. Given negative 3x plus 3y minus 3z equals to 1, negative x plus 2 minus py plus 2z equals to 3, and x minus y plus p minus 3z equals to 2, where p is a constant. So question A, write the system of linear equation above in the form of a matrix equation ax equals to b. So saya dah rewrite those three equations we have from the question. Then kita kena tukar daripada ketiga-tiga equation ni kepada bentuk matrix. So macam selalu kita buat, kita akan ambil dia punya coefficient for x, y and z. Okay, semuanya kita ambil. Negatif pun ambil lah negatif-negatif tu sekali. So kita akan dapat negative 3, 3, negative 3, negative 1, 2 minus p, 2z, 2z, 2, sorry, 2, 1 minus p, p minus 3. So, ni matrix kita, the first matrix. Then, kita ada x, y, z equals to 1, 3, 2. Okay, so apa yang kita akan buat sekarang? Ini adalah matrix A, matrix X dan matrix B. Okay, now, question B. Find the values of P if matrix A is a singular matrix. Okay, dekat sini kita kena tahu apa maksud singular matrix. Singular matrix adalah determinant equals to 0. So, bila determinant equals to 0, kita kira je lah. Kita kira determinant tapi kita samakan dengan 0 sebab dia adalah singular matrix. So, for example, kita pilih, macam biasalah, kita tak kisah kita pilih row atau kolom yang mana. For example, saya pilih row 1. So, determinant A equals to, so ambil row 1, negative 3. So, tutup row dan kolom negative 3 will get 2 minus P, negative 1, 2P minus 3. Okay, then minus 3. So, tutup 3 dekat row 1, get negative 1, 2, 1P minus 3. And last one, kita tutup negative 3. Okay, dia positif positif, negatif, positif Ini, ini negatif sebab nombor dia adalah negatif. Okay, so negative 3, then we'll get negative 1, 2 minus P, 1, negative 1. Okay, so kita tahu dia sama dengan 0. So 0 equals to negative 3, kira lah. 2 minus P times P minus 3 minus negative 2 minus 3. So, negative P minus 3 minus 2. AD minus BC ya. So, negative 3. 1 minus 2 minus P. Okay, so kita pun dah expand, rearrange apa semua. Kita akan dapat on the right hand side we'll get P square
minus 5p plus 4. Okay. Lepas tu kuadratik. Macam biasa bila dapat kuadratik, kita akan factorize. So factorize p square minus 5p plus 4. We'll get p minus 1. P minus 4 equals to 0. So p equals to 1 and p equals to 4. So dah settle untuk question B. So kena ingat kat sini bila dia kata singular matrix, determinant equals to 0. Okay, now question C, solve the system of equation when p equals to 2. So sekarang ni kita akan substitute p equals to 2 ke dalam matrix A kita. Bila soalan minta solve system equation ini, maksudnya we need to find what is the value of x, y and z. So untuk selesaikan x, y dan z, selalukan kita ada ax equals to b. So saya tulis dekat bawah terus lah. Okay. Kita ada equation ax equals to b from question A. Bila soalan minta solve, maksudnya kita kena cari what is the value of x, y and z. Then kita nak cari x sahajalah. So bila kita nak cari x sahaja, kita akan macam biasa darab A inverse both side. So then kita akan dapat x equals to A inverse B. A inverse A ni bukanlah kita hilangkan. Ini adalah identity. So identity darab matrik. So kita boleh hilangkan identity tu kan. So x equals to A inverse B. Maksudnya to find value of x, y and z, we need to find A inverse dulu. Okay. So macam mana kita nak cari A inverse? Ada 3 cara. Adjoint. Properties AB equals to KI. Ataupun satu lagi ERO. Untuk soalan ni kita tak boleh lah. Kita nak kena cari AB equals to KI. Kita tak ada, ni bukan matrix B yang ini bukan matrix B yang dekat soalan, bukan. So untuk soalan ni kita tak boleh guna cara ni, sama ada adjoint ataupun ERO. Saya akan tunjukkan cara ERO. Okay, so sebelum tu substitute dulu P equals to 2. So when we substitute P equals to 2, A kita akan jadi negative 3, 3 negative 3, negative 1, 0, 2, 1 negative 1, negative 1. Dan bila kita nak buat ERO, apa yang kita perlu buat adalah kita akan letak matrix A ni, kita akan tulis matrix A tadi, negative 3, negative 1, 1, 3, 0, negative 1, negative 3, 2, negative 1. Okay. Kita akan letak dia sebelah dengan nilai B kita tadi. Okay, B dari mana? B yang soalan kita ni. 1, 3, 2. So, 1, 3, 2. Okay, tutup. Okay, so aim kita sekarang adalah kita punya left hand side akan jadi identity. So bila yang ni jadi identity, yang ini akan jadi nilai x, y, z. Okay, so itu aim kita. Sebelah kiri kita akan jadikan dia identity. Okay, now macam biasa buat ERO. Macam soalan tadi kita buat ERO. Kita tentukan dulu dia punya determinant. So bukan determinant, diagonal. So diagonal matrix. Okay, diagonal matrix sahaja yang akan ada nilai. Selain daripada diagonal matrix, kita akan kosongkan dia. Okay, jadikan dia 0. So, denote ni sebagai A, B, C. Okay, now kita akan buat column 1 dulu. So, operation, kita akan refer column 1. So, kita tengok dulu diagonal. Diagonal dia adalah row A. Okay, this is the diagonal Diagonal ni adalah yang kita dah bulatkan merah tu. So, untuk column 1, kita akan tengok dekat sini. Column 1, diagonal dia adalah negative 3. Value dia, row dia adalah A. Okay, lepas tu kita tengok. Sekarang, kita nak tukar negative 1 ni. Ini jadi 0. Yang ini pun sama jadi 0. So, kita fokus dulu kepada negative 1. So, negative 1 ada pada row B. Value dia negative 1. Okay, so kita nak tukar row 1. Row 2 yang baru. Okay, row 2. So, row 2 yang baru, formula dia adalah AD minus BC. So, negative A minus negative 3 times B. So, negative A plus 3B. Okay. So, kita buat pula column 2.
buat dulu, column 1, buat dulu dia punya formula dia. Masih lagi column 1, tapi sekarang kita akan tukar 1 tu. So, diagonal dia apa? A, negatif 3. D tu diagonal Okay, then kita ada row. 1 ada pada row C, value dia 1. So, AD minus BC. Okay, so kita akan tukar row 3. Formula dia adalah A minus negative 3 times C. So, A plus 3C. Okay. So, sekarang semua operation kita akan buat. Kita akan tukar semua row 2 dan row 3. Row 1 kita tetapkan dulu. So, 3, negative 3. 3, negative 3. Yang tu kita tak tukar kan. So, kita salin je lah. Tak ada benda pun. So, 1. Okay, so take out your calculator. Okay, sekarang kita akan kira guna calculator. Okay, kita masukkan dulu negative A plus 3B. So, negative alpha A plus 3 alpha B. Okay, so calculate. So, what is the value of A? A nak letak mana? A letak nilai negative 3 tu. So, semua nilai dekat negative 3 tu. Sekarang kita akan tukar. So, kita akan tukar row tu. So, kita masukkan A equals to negative 3. So, negative 3. B kita akan letak negative 1. So, negative 1. Dapat 0 tadi kan? Terlajak dah. Okay, dapat 0. So, jadilah. Maksudnya betul lah formula kita. Kita berjaya tukar negative 1 ni kepada 0. Okay, seterusnya. Operasi kita sekarang ni bergerak kepada kolom kedua tadi. So, 3, 0. So, calculate A equals to 3, B equals to 0. Dapat negative 3. Calculate A equals to negative 3, B equals to 2. So, dapat 9. Okay, betul dah. So, again, calculate 1, 3. Calculate A equals to 1, B equals to 3. Dapat, terlaju, lagi sekali, 8. Okay, so dah settle untuk row kedua. So, sekarang kita buat row ketiga. A plus 3C. So, clearkan dulu. So, alpha A plus 3 alpha C. Okay, so calculate. Sekarang kita akan tengok semua operasi, semua nombor dekat A dengan semua nombor dekat C. Row C. So, A equals to 3, C equals to 1. So, calculate A equals to 3, C equals to 1. Kita akan dapat 6. Okay, tengok balik. Sorry, A equals to negative 3. Calculate. A equals to negative 3. C equals to 1. Saya tak nampak negatif tu tadi. So, dapat 0. Itulah. Itu cara untuk kita tengok betul ke tak kita buat. Okay, then. Calculate. A equals to 3. C equals to negative 1. 0. Calculate. A equals to negative 3. C equals to negative 1. Dapat negative 6. Okay, seterusnya last one. 1, 2. Calculate. A equals to 1. C equals to 2. Dapat 7. Okay, so dah siap untuk row column 1. Dah jadi 0. Okay, now kita akan move kepada operasi seterusnya. Operasi kepada column 2. So, tanda dulu diagonal. Dan kita akan tengok pada column 2. So, tengok pada column 2. Column 2. Kita tengok column 2. Yang ni dah 0. Tak ada masalah. So, kita akan tukar 3 ni jadi 0. Diagonal jangan kacau. Diagonal memang dia macam tu je. So, jom kita buat operasi untuk column 2. Okay. So, kita tengok diagonal. Diagonal dia apa? Diagonal tu ingat yang kita dah bulatkan merah tu. So, diagonal adalah negative 3. Okay, ni ABC lupa nak tulis tadi. Okay. So, row apa? Row B. Okay, then kita nak tukar tadi row 1. Okay, negative 3. 3 ada pada row 1. Okay. 3 adalah row A. Value dia adalah 3. Yang saya bulatkan hijau tu So, AD minus BC. Row 1. Kita akan tukar ikut formula dia 3B. Minus so plus lah. Plus 3A. Okay, so
row 2 dan row 3 kita boleh salin sebab kita tak kacau dia. 9, 0, 0, negative 6. Then 8, 7. Okay, so sekarang kita buat formula dia. 3 alpha B plus 3 alpha A. Okay. Nilai pada B dan A kita akan ambil pada matrik yang atas ni. Kita akan ambil pada sini. So, B equals to 0. A equals to negative 3. B equals to 0. A equals to negative 3. Dapat negative 9. Oops. Negative 9. Okay, then calculate. B equals to negative 3. A equals to 3. 0. Calculate. B equals to 9. C equals to negative. Salah dah. Okay, sekejap. Saya masukkan balik formula dia. Okay, 3B. Okay, calculate. B equals to 9. A equals to negative 3. Dapat 18. Dan seterusnya, calculate B equals to 8. A equals to 1. Dapat 27. Okay, so dah siap. Yang saya bulatkan tadi, yang hijau yang ke atas tadi, nombor 3 tadi, kita dah tukarkan dia jadi 0. Okay, so sekarang tandakan dulu diagonal. Kita nak kacau pada row ketiga pula. Okay, kita nak kacau row ni. Tadi kita dah kacau row 2. Sekarang kita nak kacau row 3. So, yang mana yang belum 0? Ni belum 0, ni belum 0. Diagonal biar. Okay, so kita akan buat kepada column 3. So, column 3. Okay, column 3. Diagonal dia yang mana? Kejap ABC dulu. Okay, diagonal dia yang mana? Yang kita dah bulatkan tadi. So, diagonal kita ada negative 6 pada row C. So, kita tengok kita nak tukar tadi row 1. 18 tu 18 pada row 1. Okay, what is the value? 18 row A. Jadi, kita akan dapat 18C row 1. Formula dia adalah 18C minus, so plus 6A. Then, kita akan tukar juga untuk 9 tu. So, diagonal. Kita tulis ni je lah. Okay. Diagonal masih lagi sama. C negative 6. Dan kita akan tukar pada row 2. B 9. Okay. Kita nak tukar 9 tu kan. 9 tu ada pada row B. So, formula dia row 2 equals to 9C plus 6B. So, teruskan buat macam biasa. Macam tadi. Saya dah tak tunjuk dah. Dia punya formula dia. Okay. So, buat macam kita kira calculator tadi. Kita akan dapat negative 54. Okay. Sebab kita tukar pada row 1 kan. So, negative 54. 0, 0. Okay. Kita ketepikan sikit. 1, 0, 0. 2, 8, 8. Then 0, negative 18, 0, 1, 1, 1, 0, 0, negative 6, 7. So, bila kita check balik, diagonal kita ada number, tapi selain pada diagonal, semua 0. So, dah settle lah. Okay, tapi jangan lupa, kita perlu ada extra step. Sebab, diagonal kita mesti jadikan dia 1. So, apa yang kita akan buat sekarang adalah, okay. So, row 1, kita akan, okay, ni ABC tadi A, B, C. So, row 1 yang baru adalah, kita akan jadikan negative 54 tu jadi 1. So, 1 over 54 times A. Okay, maksudnya, kita akan bahagikan negative 54 dengan 54, negative 54. Ataupun darab lah 1 over. Okay, so, R2 apa yang kita akan buat adalah kita akan darabkan semua row B tu, semua nilai pada B dengan negative 1 over 18. Row 3 pun sama juga, semua kita akan darabkan dengan negative 6. Okay, so kita akan buat.
semua row 1 tadi, semua row A tadi, kita bahagikan dengan negative 54 ataupun darab dengan 1 over 54. So, kita akan dapat 100, negative 16 over 3. Dan row 2, 0, 10, negative 37 over 6, 0, 0, 1, negative 7 over 6. Okay, so yang ini kita dah dapat identity. Dan yang ini akan jadi nilai X, Y, Z. So, keluarkan. X will get negative 16 over 3. Y, negative 37 over 6. Z, negative 7 over 6. So, dah siap untuk question 18. Okay, question 19. Two companies P and Q decided to award to their employees for 3 work ethical values: punctuality X, creativity Y, efficiency Z. Company P decided to award a total of 3,850 ringgit for the 3 values to 6, 2, and 3 employees respectively, while Company Q decided to award 3,200 ringgit for the 3 values to 4, 1, and 5 employees respectively. The total amount of all the 3 prizes is 1,000 ringgit. Okay, so macam biasa, question A, construct a system of linear equations to represent the above situation. Okay, so kita tengok dulu apakah equations yang terlibat. So, we have X, Y, and Z as punctuality, creativity, and efficiency. So, kita tahu the total is 3850. Then, we have 623. Jadi, senang je lah. Kita akan buat equation dia 6x plus 2y plus 3z equals to 3850. Okay, so sebab 6, 2, 3 dia tu adalah bilangan orang, x, y dan z tu adalah yang values yang dia nak. Okay, then the second one is q. So for x, okay, this one for x plus y plus 5z equals to 3200. Okay, so the last one yang quite mencabar sikit tapi tak mencabar pun. The total amount of all 3 prizes adalah 1,000 ringgit. So, x plus y plus z equals to 1,000 ringgit. Okay, so dah siap untuk the first one. Then dia kata, by forming a matrix equation, solve the equation system using the elimination method. So, elimination method adalah Okay, dia dah eliminate dah tu. So, elimination method adalah ERO. Okay, eliminating row operation. So, elimination method lah. ERO. So, kita akan buat ERO. Tapi sebelum kita buat ERO, kita akan tukar dulu kepada bentuk matrix. So, we have 6, 2, 3, 4, 1, 5, 1, 1, 1. Okay, then yang sebelah dia tu, jiran dia, 3850, 3200, 1,000. Okay, so ini yang kita akan buat ERO. Yang ini kita akan tukar kepada identity. And then this will be our X, Y, and Z. Okay, so macam biasalah, tentukan dia punya diagonal, apa semua-semua tu. Okay, tapi ni ada satu cara tambahan. Okay, sebab kita tahu, bila kita nak buat identity, kita akan tukar dia kepada 100, 010, 001. Okay, lepas tu, perasan tak, dekat row ketiga, kita dah ada 1 dekat depan. Okay, so apa yang kita akan buat sekarang adalah, kita akan tukar kedudukan row 3 dan row 1. Sebab saya nak satu dekat depan ni. Saya nak satu yang ini. Supaya dia ada dekat situ, so kita dah tak payah buat apa-apa. Okay, so kita tukar row 3 and row 1. So we'll get 1, 1, 1. So semua pun tukar lah. 1,000. Then 415, 3200, 623, 3850. Okay, so mungkin ada orang yang tertanya, kenapa nak kena tukar? Tak tukar boleh ke? Boleh je. Cuba je lah nanti. Tapi sebab kita dah ada satu tu kan. So, guna je lah yang tu. Boleh je nak ubah-ubah antara row. Okay, now kita tentukan dia punya diagonal. So, this is the diagonal.
Okay, dan macam biasa kita akan denote row sebagai A, B, C. So, kita akan fokus kepada column 1 dahulu. So, bila kita fokus kepada column 1, 4 dan 6 kita akan tukar supaya jadi 0. So, saya harap by this example semua orang dah cekap dah. Dah nampak idea what is CRO. So, kita tengok pada column 1. Okay, so column 1 yang saya highlightkan tu. What is our diagonal? Our diagonal is A1. Okay, dan kita nak tukar row 2. So, row 2 adalah apa? B4. So, formula row 2 yang baru adalah AD minus BC. So, 4A minus B. Okay, then kita nak tukar 6. So, diagonal dia adalah A1. Kita nak tukar 6. 6 ada pada row 3. Okay, so C, 6. So, formula untuk row 3 yang baru adalah 6A minus C. Okay, so saya tak tunjuk dah calculator untuk contoh ni sebab kita dah tengok dua example dah tadi. Okay, substitute. Masukkan formula 4A minus B tu. 4 alpha A minus alpha B yang macam kita buat tadi. Okay, row 1 sebab kita tak kacau. So, kita salin je dulu row 1. So, 1, 1, 1. 1000. Okay, then kita akan tukar semua row 2 menggunakan formula 4A minus B. So, 0, 3, negative 1, 800. Then, kita akan tukar semua row 3 guna formula 6A minus C. So, 0, 4, 3, 2, 1, 5, 0. Okay, so settle untuk column 1. Next, kita akan fokus kepada column 2. Okay, so the diagonal jangan lupa. Okay, this is A, B, C. So, fokus kita sekarang adalah nak tukar 1 dan 4 supaya jadi 0. So, kita akan teruskan dengan operation column 2. So, column 2. So, what is the diagonal? Diagonal dia adalah B3. Okay, diagonal tu yang kita bulatkan merah tu. Then, kita nak tukar 1. 1 adalah pada row A. So, row 1, A, 1. So, formula. Row 1, formula baru dia adalah B minus 3A. Then, another one adalah kita akan tukar 4. So, B3. Kita akan tukar kepada row 3. C4. Okay, sebab 4 ada pada row C. So, kita ambil lah C4. So, row 3 equals to AD minus BC macam biasa. 4B minus 3C. So, kita pun kira guna calculator. Row 1, kita akan gunakan formula B minus 3A. Row 3, kita akan gunakan 4B minus 3C. Row 2, kita tak tukar. So, kita salin je dulu row 2. Okay. 800. So, row 1, gunakan formula B minus 3A will get negative 3, 0, negative 4, negative 2, 2, 0, 0. Tolong kira juga, tolong check supaya korang tahu dapat mana dia punya value dia. Okay, sekarang row 3, kita akan gunakan 4B minus 3C. Dan ingat, B dan C tu kita ambil daripada matrik, yang the last matrik yang kita buat. So, ambil dari matrik ni. Ni pun sama. Formula tu, gunakan nilai A, B dan C daripada matrik yang ni. So, kita akan dapat row 3 yang baru adalah 0, 0, negative 13, negative 3, 2, 5, 0. Okay, so kita check balik diagonal. Okay, diagonal okay. Dan ini pun dah jadi 0. Sekarang kita akan kacau pula row 3. Yang mana yang jadi 0? Negative 4 dan negative 1. Okay, dan seperti biasa A, B, C. Okay, tukar kolom 3. So, column 3. What is the diagonal for column 3? C negative 13. Sorry. Kita tulislah dulu Tak tahu pula. Okay, D. So,
C negative 13. Then kita nak tukar pada row 1. So row 1 A negative 4. Formula row 1 yang baru adalah negative 4C plus 3A. Again A D minus BC. So next one, kita nak tukar negative 1. Tapi diagonal masih lagi sama. Negative 13 C. Then kita nak tukar pada row 2. Row 2 value dia apa? Negative 1 B. Okay, so row 2 negative C plus 13B. Okay, so seperti biasa, masukkan dalam kalkulator. Masuk dalam kalkulator je, masukkan hati-hati. Okay, dan kita akan refer pada the last matrix yang kita buat. Nilai A, B dan C tu. So kita akan dapat, kejap, saya masukkan dulu row 3 sebab kita tak kacau row 3. So masukkan siap-siap. Row 3. Macam roti pula. Row 3. Okay, so row 1, kita gunakan formula negative 4C plus 3A. So we'll get negative 39, 0, 0. Negative 15,600. Then row 2, kita akan tukar guna formula negative C plus 13B. So we'll get 0, 39, 0. 13650. 13650. Okay, so kita check balik. So kita check. So this is our diagonal. So diagonal ada number. Selain daripada diagonal semua 0. So dah siap lah. Tapi jangan lupa untuk tukar the diagonal part kepada 1. Okay. So apa yang kita akan buat, the last one adalah row 1. Kita akan darabkan dengan, okay, ni ABC kan tadi. So row 1, kita akan darab semua A dengan negative 1 over 39. Row 2, kita akan darabkan semuanya dengan 1 over 39. B. So row 3, kita akan darabkan semuanya dengan negative 1 over 13. Okay, so kita akan dapat 1. Okay, ni saya buat row 1 dulu. So 1, semua kira macam semua bagikan dengan negative 1 over negative 39 lah. So 400. Then row 2 kita tukar guna formula yang kita dah buat. So 0, 1, 0, 350. Then row apa ya? Row 3. So 0, 0, 1, 250. Okay, so kita check balik. Betul tak? Okay, so diagonal dah 1. Selain daripada tu semua dah 0. So this is our X, Y dan Z. Jangan lupa untuk keluarkan X, Y dan Z kita. Therefore, X equals to 400, Y equals to 350, Z equals to 250. Okay, so dah siap untuk question B. Okay, now moving to question C. Sikit je lagi. With the same total amount of money spent by company P and Q, is it possible for company P to award 15 employees for their creativity instead of 2? Give your reason. Okay, so creativity Y kan? So maksudnya dekat sini, instead of 2, sini, instead of 2, dia nak 15. Okay, so dia akan jadi matrix A kita, matrix A yang baru lah. Okay, jom kita tengok. A yang baru kita apa? So, C A kita akan jadi 6, 15, 3. Yang lain semua sama. Yang ni je kita tukar daripada 2 kepada 15. So, 4, 1, 5, 1, 1, 1. Okay, so dia tanya possible ke tak kan? Kita nak, instead of 2, kita nak ambil 15. So, kita boleh gunakan cara, gunakan determinant. So, determinant. Okay, so kira determinant, pilihlah row 1 macam biasa, selalu senang pilih row 1 je. So 6, 1, 5, 1, 1 minus 15, 4, 1, 5, 1 plus 3, 4, 1, 1, 1. Okay, so kita akan dapat determinant sama dengan 0. So, possible ke tak? Okay, dan kenapa? Bila macam ni, bila determinant sama dengan kosong, maksudnya
Apa dia? Apa dia determinant sama kosong kita dah tengok tadi? Yes, determinant sama kosong singular matrix, dan since determinant equals to 0, therefore A inverse does not exist. So bila A inverse tak exist, macam mana kita nak cari X? Sebab kita perlukan A inverse. Okay, ini kan. Kita perlukan A inverse to find X. So since A inverse ni tak wujud, so macam mana kita nak cari X? So bila tak dapat cari X, maksudnya nilai kita ni impossible lah. Okay, so therefore not possible. Okay, quote balik soalan tadi. Not possible apa tu? Not possible to award 15 employees. Okay, so dah siap untuk question 19 dan dah siap untuk semua example in matrices.